bersama dengan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Anas ni antara benda yang menarik yang ada pada beliau pernah menyatakan kepada kita, saya tinggal bersama dengan Nabi 10 tahun. Dan tempoh 10 tahun dari umur saya 10 sampai umur saya 20 tahun, sampai Nabi wafat, tidak sekali pun Nabi pernah maki saya. Tak pernah sekali pun Nabi masak muka dengan saya. Dan tak pernah sekali pun Nabi pukul saya. Allahu Akbar. Kita tak ada anak, tak apa. Siapa ada anak sini? InsyaAllah akan datang. Saya ada anak. Alhamdulillah. Sama Fatimah yang kedua Muhammad. Sayang tapi time geram. Kan, cuma kita tahu dia baby macam mana kan. Macam Fatimah, kadang-kadang dia nak tidur, dia dah mengantuk sangat, dia akan buat benda pelik. Dia gigit tinggal adik dia. Macam-macam dia buat kan. Selalunya adik dia lah kena. Sebab adik dia tak ada defend lagi macam tu. Sampai dia kata, "Pak, tikus datang nanti kan." Tangkap kakak. Dan saya selalu buat anak saya yang pertama tu, nampak tu tunjuk kat bilik kan. Masuk dia kunci je. Tak nak. Jangan buat. 2-3 minit dia buat lagi. Okay. Ada time-time sampai saya kadang berjerit ke rumah kan. Maafkan. Jadi baby kita apa lah, kita nak marah, kita pukul, kita dah bodohnya. Itu baby. Dan dia bukanlah ataupun mais. Baik, jadi ada juga pasal geram tu. Sikit-sikit geram, tapi sebenarnya geram sebab dia lah kan, kita buat kerja, kita tengah nulis, duduk atas laptop kita, ya Allah, laptop. Okey. Setelah hadirin tuan-tuan Allah, bila saya selaku ayah dan anak dan kawan-kawan yang bakal menyusul insya-Allah, bila kita baca hari ni, kita kena kepala. Kita ada anak kita kandung pun ada time-time kita geram. Ada je tinggi suara. Gitu kan? Marah kadang-kadang, marah gitu lah. Tak ada lah, pukul dia budak lagi. Tiba-tiba saya Anas kata 10 tahun saya bersama dengan Nabi, sekali pun Nabi tak pernah marah dengan saya, masam muka dengan saya, dan tak pernah sekali Nabi pukul saya. Allahu Akbar. Sedangkan Sayyidina Anas bukan anak kepada Rasulullah SAW. Orang sama-sama kawan kita ni berlaku 2-3 hari. Tapi kalau duduk setahun tak berlaku dah. Akan lahir siapa kita sebenarnya. Kalau belum kenal, Cik Ari ucapan penuh dengan hadis Nabi dan Al-Quran. Lama-lama kalau kita berkawan itu bagi juga kan. Keluarlah benda-benda tak sepatutnya, yang itu realiti kita. Jadi betul lah Nabi ni betul-betul rahmat bagi sekalian alam. Sebab Nabi langsung berbuat baik. Padahal kalau kita fikir saya Anas, umur 10 tahun tu umur budak-budak tu macam mana buat? Garanti lah ada something pecah, garanti tu. Tapi Rasulullah sekali pun tak marah, tak pernah maki, tak pernah pukul. Betul lah. Untung Sayyidina Anas dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sayyidina Anas meninggal dunia dalam tahun 92 Hijriah. Ada yang kata tahun 93 Hijriah. Bayangkan umur dia panjang kan. Nabi wafat maknanya tahun 10 Hijriah. Betul masa tu umur Sayyidina Anas 20 tahun. Bayangkan 83 tahun selepas tu. Terus panjang betul umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam usia yang lebih dari 100 tahun. Baik, terlihat pengajaran di sini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksud menyayangi sama Muslim apa ya? Mengasihi, mencintai dan gembira sekiranya seorang Muslim yang lain melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan dan perkara-perkara yang dihanguskan. Maksudnya kasih sayang kita ke kawan-kawan ni kerana Allah. Okey? Apa maksud cinta pada para sahabat? Cinta pada teman, maknanya kita gembira dan seronok kalau kawan kita berada di dalam ketaatan. Dan kita rasa gundah gulana sedih, tak tahu nak kata apa, kalau sahabat kita berada dalam kemaksiatan. Kalau kita pun rasa gembira dalam maksiat, itu bukan gembira, itu bukan kasih sayang pada hakikatnya. Itu merupakan bala, itu merupakan satu bala bencana pada sahabat kita. Saya sebut benda ni sebab apa kawan-kawan? Sebab ada orang ni dia kawan-kawan dia buat maksiat, dia tak rasa nak tegur, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa sedih, dia tak hantarlah teguran lain. Yang penting aku dengan dia tak timbul masalah. Yang penting kita orang dengan dia close. Dia dah buat apa-apa tu pulang. Jadi benda dia adalah benda yang tak betul. Sebab kalau kita sayang kepada kawan kita, kita nak dia tu jadi kawan kita di dunia sampai ke akhirat.
kita nak dia sebab dalam ketaatan, dalam hubungan dengan Allah SWT, bukan dengan maksiat. Ada satu kes saya cerita orang yang sayang berkawan dia. Kisah nyata, realiti yang berlaku pada saya ketika saya jadi presiden dulu. Apa nama satu hari, dirahsiakan di mana tempat dan siapa. Ada seorang wanita itu, dirahsiakan kuliah agama ataupun perubatan untuk melarikan kedua pihak. Dia telefon saya. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, tolong itu. Saya kata, kuat sikit. Tak boleh, Ustaz. Tak pakai hair dia. Tak pakai hair dia, tak kahwin kan. Apa cerita ni kan. Saya tanya betul-betul, dia kata, Ustaz, maaf Ustaz, dia suara gitu lah. Maaf Ustaz, saya dalam tandas Ustaz. Saya kata, apa kamu dah perempuan itu di orang tandas? Lepas tu dah suara yang begitu menakutkan kan. Saya kata, kenapa ni kan? Macam-macam, kita jadi presiden, kita jadi pimpinan, macam-macam. Ada yang pakai macam. Dia kata, Ustaz, saya terpaksa telefon di tanda Ustaz. Saya tak boleh telefon luar tandas. Kawan saya nak dating Ustaz. Kawan saya nak dating, dia ajak saya Ustaz. Jadi cover line. Kamu kalau berlaku apa? Jadi Ustaz, dia akan dating di tempat sekian-sekian, pukul sekian-sekian. Saya harap pihak Ismah dapat turun. Ataupun pihak Jaksi yang turun, dirahsiakan. Okey? Okey kan? Saya pun tak apalah. Saya pun ambil keputusan. Saya pun telefon pihak Amal Ma'ruf Nahi Munkar yang terbabit. Dan orang pun datang, tak sempat lah. Dia pun dah selesai. Lambat sikit pihak Al-Amrul ni. Terlambat lah itu. Mungkin ada hal semua kan. Jadi tak lambat sampai program dating tu selesai. Berjaya lah dengan tamatnya. Jadi saya pun tanya balik dengan ustazah yang ataupun doktor yang tadi pun dalam tandas tadi. Rahsiakan nak sebut juga. Saya tanya berapa nombor telefon pihak lelaki tu. Lelaki tu dia mesti tempat di mahfazah, dirahsiakan. Saya telefon pihak lelaki tu. Dia kata, dengar cerita dating tadi, betul tak? Saya presiden nak tanya lah. Dia kata, apa ni Ustaz? Tuduh saya kecil hati. Saya kata, tak apalah. Saya tak tahu. Kalau betul, saya nak sebutlah, tak ada lah. Dating ni, dating boleh kahwin dulu. Kalau tak, jangan dari. Kalau tak buat, tak apalah. Saya kecil hati ni, presiden tuduh saya. Tak apalah kan. Saya kecil hati ni, tak apalah kecil hati. Tak apalah. Buat tak? Dia kata, saya tak buat kan. Okey, tak buat, tak apa, saya minta maaf. Saya tahu dia buat sebab kawan dia telefon datang tu, memang buat Ustaz. Memang dating, saya pun ada sekali. Tapi saya begitu, maklumatlah saya takut kawan saya tahu saya yang beritahu. Okey, ini contoh kawan yang baik. Dia sanggup telefon baik. Kalau fikir-fikir kan, dia boleh masuk dalam tandas tu, perjuangan tu. Mana dia masuk tandas, pelan-pelan, siapa tahu di mana. Bapa dia waktu tu, dia tak nak kawan dia buat maksiat. Dia nak tegur direct, dia tak sedar perempuan. Dia tak biarkan kawan dia minta tolong orang lain. Jadi itu di antara contoh yang terbaik. Yang saya dalam hidup saya, ini adalah contoh. Dan saya terlupa, dan tak tahu siapa nama yang bertanya ni, yang telefon tu. Saudari yang bertanya ni, saya terlupa lah yang nama dia. Dan saya rasa mungkin dia dah pulang. Tapi dia adalah satu contoh insan lain daripada yang lain. Yang pertama kali telefon orang di dalam tandas. Tapi kerana Allah SWT, Al-Muslim, Al-Muslim, Al-Muslimun, bilisani wa yadi. Tapi dalam bahasa yang sama juga, Al-Muslim, la yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita sayang kepada kawan kita tak biarkan kawan kita berada di dalam maksiat. Okey? Baik, para hadirin, kita ambil yang ketiga. Saya ambil yang ketiga. Seorang mukmin yang menyayangi temannya akan senantiasa melakukan perbuatan yang boleh menggembirakan temannya. Okey? Nabi kata tidak akan beriman. Maksudnya tidak sempurna iman. Bukan kalau siapa yang panggil suka menyusahkan orang dia tak beriman. Sebab iman tidak akan terpadam ataupun tidak akan terbadam dengan sebab perbuatan jahat. Iman hanya terbadam apabila seorang itu keluar dari Islam. Betul? Kalau dia orang Islam tapi jahat, dia still jadi seorang yang ada iman, ada Islam. Walaupun mungkin iman tidak sempurna. Baik, Nabi kata tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman. Kalau kita buat orang lain, tak macam kita buat diri kita. Tapi yang beriman yang sempurna bila kita sayang kepada orang macam kita sayang diri kita. Baik, para hadirin, maksud dia adalah kita akan sentiasa berfikir cara untuk menggembirakan teman kita. Maksudnya ucapan kita siap fikir lagi apa cara. Kita siap tengok bila bersedih ni.
kita bagi hadiah. Jangan pula kata ya akhi bid'ah kan, macam itulah. Kita cari waktu-waktu yang boleh menyebabkan dia rasa gembira. Jadi itulah di antara cara, antaranya dengan gurauan, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik. Dan saya perasan dalam masyarakat kita kadang-kadang ini tidak berlaku. Semakin rapat dia dengan seorang, makin kuat dia maki dan latu kawan. Nah, orang Kedah suka berusaha latu, maki semua. Hang ni bodoh je kan. Macam cakap lah, kawan aku tak apa. Rapat dengan dia, rapid lagi. Dan dengan dialek dia, aku rapid dengan dia, tak apa. Semakin rapat, semakin kita kuat maki pasal tak sesama kita. Kita tak lah, orang lain lah. Kalau kita cakap, ya akhi, apa ya akhi? Alamak, nak geli lah macam tu kan. So macam, alamak, cakap kasar sikit lah. Kita rasa bila semakin rapat, kita tak boleh nak bergurau suka, nak bergeli-geli secara Islam dia lah. Sedangkan sebenarnya semakin rapat tu semakin halus jiwa itu ada atas kita dengan dia. Jadi saya haraplah kalau contohlah kebetulan sama kita dia kuat latu, kuat maki orang sebab dia kata tu kawan empat dia. Ada je bila saya tegur kan, ya akhi, apa ni cakap dengan kawan itu? Dia kata tak apa Ustaz, saya dengan dia rapat lah. Saya selalu sebut, Nabi itu rapat semua dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak biasa jumpa lagi Nabi maki Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar maki Nabi. Bila sampai ke huwa sahibi, khalas. Tak pernah lagi. Baik, semakin rapat, semakin kita jaga adab kita, ucapan kita. Sebab tu, kita sendiri ke kita minat tak dimaki? Satu hari orang tak maki, tension betul. Kalau kita tidak dimaki, maka seperti itu juga sahabat kita yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan satu perkara yang sahabat yang dirahmati Allah, bila kita bersahabat kadang-kadang kita akan ada perkara yang mengguris hati. Ada satu hadis yang saya hantar dari sini. Nabi sebut, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahilu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Hadis yang biasa kita dengar tetapi sangat sukar untuk kita laksanakan. Nabi kata, la tabaghadu, janganlah kamu saling marah-marah. Ini saya marah ni, jangan. Ada orang yang dia memang hobi dia marah. Jangan marah-marah. Nabi kata, wala tahasadu, janganlah saling hasad dengki. Tengok orang tu senang sikit, kita hasad. Dia syik mendalam je. Malam tu curi buku dia contoh. Ada je kita fikir tu. Itu menyebabkan dia susah. Nabi kata, jangan marah-marah. Okay? Jangan saling hasad dengki. Wala tadabaru, jangan kamu membelakangi. Hadis ini ketika dimulai kaum dia tu sangat jauh. Kata beliau, maksud dia bila kita jumpa, kita contohlah kita ada orang tu kita tak kenal. Kadang-kadang bukan salah kita. Kita memang duduk dengan kita tak rasa, kita tengok dia kita tak suka walaupun dia baik. Dan tu sebab apa? Perasaan hati kita. Sebab suka tak suka ke orang ni bukan kita yang cipta. Kata Syekh Sa'ad Jarwish Al-Husaini, suka dan benci pada seorang itu, hakikatnya itu adalah perasaan yang Allah campak dalam hati. Ada orang, contoh, saya jumpa doktor kan, first jumpa suka je tu kan, dan tak ada apa benda pun. Tapi ada orang, walaupun dia tidak macam saya, dia mungkin Syaibul Halid, saya kawah sekolah tak. Jumpa ni, walaupun dia ni handsome ni, posisi tu tak minat tu orang ni. Kadang orang ni okey, tapi saya dengan dia tak ngap kan, okey. Kata Syekh Sa'ad Jarwish, suka dan benci itu bukan milik kita. Kadang-kadang orang first time terjumpa suka lah, first time terjumpa dia tak suka lah. Okay? Tetapi yang diwajibkan Islam adalah menjaga hubungan zahir. Okey, kita memang tak suka dengan dia. Contoh dia ni suka maki kita ke, dia ni ucapan dia kasar sangat kan. Kita pula jiwa-jiwa sutera ataupun jiwa zapir gitu kan. Dia lembut, penuh dengan kedamaian. Yang kawan tu lah jiwa trash sikit, maki orang sedar hati dia kan. Bila jumpa, laki, apa khabar, bodoh macam tu kan. Itu dia ucapan dia. Baik, bila kita jumpa dia, kata Syekh Sa'ad Jarwish, maksud hadis Nabi, wala tadabaru, jangan saling berbelakang-belakang itu. Maksud dia bila kita jumpa, kelalan. Kita ke sana, dia ke sini. Jumpa, jangan kita, kita pun belakang. Bagi belakang macam ni, dan tunjuk kita benci betul dia. Tuan, kalau gaduh, salam Syekh. Sudahlah, salam tidak diterima. Tengok kan? Benda itu termasuk dalam hadis Nabi, wala tadabaru. Kata Syekh Sa'ad Jarwish Al-Husaini ketika uraikan hadis ni,
Kalau kita jumpa kawan kita yang kita pun tak ngam pun, sekurang-kurangnya lalu dia, Assalamualaikum ya akhi, apa khabar? Saya ada benda sikit dan dengan senyuman yang bukan susah. Itu walaupun mungkin kita ketar, kita senyum sebab sakit hati. Yes, kalau kita gerak, senyuman kita ada getaran. Mungkin dari segi perubatan ada kaitan. Okey? Kata Syekh Sa'di, kalau kita dah tak boleh sangat berjumpa tu, jangan kita belakangi sebab kita telah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Nabi SAW. Sekurang-kurangnya lah sampaikan salam. Assalamualaikum ya akhi. Wah, dia pun jawab. Dia jawab, tak jawab sudah. Macam ayah saya, tiba-tiba ada orang benci betul kat ayah saya. Ayah saya kata, sudah tak tahu jiran. Pernah sekali ayah saya bersalam, Assalamualaikum. Dia kata, orang macam ni salam tak jawab, tak apa. Dia kata, Masya Allah, jawab dia apa kaya? Tak tahu apa sebab. Okey, kalau jumpa kebetulan, sekurang-kurangnya berkata, Assalamualaikum. Dia nak jawab saja tu, ikut dia. Jangan belakang membelakangi, wala tadabaru, jangan belakang membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara dan saling berkasih sayang. Wala yahidu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Wa fi riwayah fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim dia meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini ketika huraikan hadis ini, dia sebut kenapa 3 hari? Baik, kalau contoh kita dengan kawan kita ada masalah, berantakan, bergaduh kan, ada benda terbuli hati, kita dia mungkin biasa ucapan kita kan, kita bermazhab dengan mazhab semakin rapat semakin kuat lah tu kan? Jadi kita pun maki dia, kau tengok muka macam tikus contoh. Dah pula kawan tu terasa hati. Okey, kita pun mula salah. Dia akhir utama. Sudahlah hang, sudah mula hang kata aku cikgu. Hang tu sudah, bukan kat cikgu. Cikerik dia tu kan, lalu sudah. Baik, akhirnya berlaku masalah. Nabi kata 3 hari boleh masak. Bukan masak maksudnya 3 hari tak tunggu satu. Selama 3 hari, 3 hari ni nak bagi clear ni. Kalau Nabi suruh minta maaf itu juga, hati kita ni tak begitu. Kita kadang-kadang bila setengah orang, dia bila misalnya dia minta maaf cepat. Tapi kadang-kadang orang yang nak diminta maaf tu tak boleh. Minta maaf lagi maaf. Tu lah dah. Buat salah sedap tu minta maaf. Banyak maaf juga. Maaf pula. Tak apa satu. Jadi sebab tu 3 hari. Sebab bila 3 hari ni kita relax. Apa sangat gaduh lah. Dia kata aku cikgu. Kau cikgu tu tak betul kan? Itu kan? Apa sangat lah. Apa sangat lah kita kena fikir balik. Dia dah banyak buat baik dengan saya. Ada sikit-sikit tak pernah maafkan. 3 hari kita boleh relax, hari keempat kita boleh mencuba satu balik. Nabi kata kalau tak nak tegur pun 3 hari je. Lebih dari 3 hari tidak halal. Maksudnya kita buat benda yang haram. Jadi sebab kalau kita kita dengan kawan-kawan ada yang bermasalah kan, jangan sampai lebih 3 hari. 3 hari itu supaya kita relax. Kalau lagi baik, kita minta maaf. Bahkan Nabi kata yang terbaik bila orang yang bergaduh ni, yang terbaik yang mula kau ucapkan. Mulakan tegur. Dia akhirnya makan. Start kan. Padahal bawa bergaduh tu, dia makan. Kerana ada makan lebih. Contoh, kita mula kau ucapkan, itulah yang terbaik. Bukan kita kata, hang silap, hang mula. Aku tak mula, mereka hang. Betul. Yang itu salah Sepatutnya yang melakukan kesilapan, dia lebih terdahululah yang memulakan ucapan. Walaupun dia tidak salah. Kalau berlaku dia masalah, yang mula-mula tu walaupun dia mungkin tak salah, maka dia yang terbaik untuk memulakan. Jadi sahabat, hati-hati dalam masalah ni. Sebab kalau kita pasal benda-benda kecil ini lah kita selalu buat. Bergaduh bertahun-tahun ni, tak tahu siapa kadang keluarga. Atau kusaka apa sampai 7 keturunan. Maksudnya contohnya 7 keturunan. Ya? Bersumpah lagi. Sihan orang ni. Jadi jangan begitu. Pada 3 hari dia untuk kita meredakan perasaan marah kita. Kemudian masuk hari keempat, kalau kita dah memang tak boleh ngam dah dengan dia, sekurang-kurangnya tegur kalau jumpa bagi salam. Kawan-kawan sejuk, apa kita tak nak berak dia? Tak semestinya kita kena buat panjang ni. Kawan-kawan, Assalamualaikum ya akhi, apa khabar? Alhamdulillah, okey, ada kerja sikit, pergi. Gitu kita tak nak duduk dengan dia, kita duduk itu aja, kita segeram ni. Tapi kita kawan-kawan yang cukup itu, jangan. Itu yang paling mesti dilakukan ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya rasa saya telah pun masukkan perkara yang berkaitan dengan isu-isu ini dalam riwayat tadi saya kasar. Dan kita terus masuk pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 para hadirin yang dirahmati Allah SWT ini turut juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas radhiyallahu
radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sempurna keimanan seorang pun daripada kalangan kamu semua sehinggalah daku menjadi orang yang paling dikasihinya lebih daripada kasihnya terhadap ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang telah pun kita dengar tentang perintah beliau seperti tadi. Jadi para hadirin, hadis ini ingin menyatakan orang itu tidak akan sempurna iman dia melainkan setelah cinta dia yang tertinggi kepada makhluk adalah kepada Nabi SAW. Dia cinta pada ayah dia, cinta pada mak dia, cinta pada siapa pun tidak dapat mengatasi cinta dia kepada Rasulullah SAW. Susah ni sebenarnya. Kalau kita pejam-pejam mata lah antara mak kita dengan Nabi, ayah kita dengan Nabi, gambar kita sayang siapa? Ikut fakta masuk Nabi. Realiti teh tu, nanti kita nak sayang Nabi balik sama mak saya. Mak saya sayang juga, tapi sayang Nabi lebih sayang mak. Sepatutnya begitu. Jadi kalau siapa yang sampai ke tahap itu, sempurna iman dia. Tapi kalau siapa yang lebih mencintai makhluk yang lain balik Nabi, maka sebenarnya ibadah dia belum lagi ibadah yang sempurna. Jadi para hadirin, kita sama-sama koreksi diri kita balik. Betul ke antara mak kita dengan Nabi? Secara realiti tanya hati ya, kita sayang siapa sebenarnya? Jadi kalau dua-dua tu depan kita perlu selamatkan salah seorang, mana kita akan selamatkan? Mana yang lebih kita sayangi? Ayah kita ataupun Nabi SAW. Nabi sebut siapa yang lebih cinta orang lain, maka tidak sempurna imannya. Iman hanya akan sempurna kalau dia mencintai Nabi mengatasi cintanya kepada anak dia sendiri, ayah dia, dan juga kepada manusia seluruhnya. Baik, pengajaran kepada hadis yang ketujuh. Kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah sama ada dengan kecintaan yang paling maksimum ataupun ada makhluk Allah Ta'ala yang lain yang lebih dicintai ini berbanding dengan kecintaan terhadap Rasulullah adalah bergantung kepada setiap mana dia kenal akan bakti orang yang disayangi tersebut. Seorang ayah begitu cinta dan kasih pada anak dia sebab dia tengok anak dia sendiri. Dia tengok anak dia dilahirkan, dia susah payah. Malam tadi contoh cerita, kadang-kadang bila kita dah kahwin ni, banyak benda yang kita buat yang tak dibuat oleh orang bujang. Lepas tu bila kahwin, sempurna iman dia. Kata Fadilatul Syekh Muslim Al-Rushdi ketika menghuraikan hadis ini, masa kita menikah orang ni, Syekh pun keluar hadis ni. Syekh kata orang kahwin ni sempurna iman dia. Maksud iman tu, sempurna ibadat dia. Maksud sempurna iman bila orang kahwin ni, maksudnya sempurna ibadat dia. Maksud dia, kata Fadilatul Syekh Muslim Al-Rushdi Ibn Said Bigab Al-Hasani, orang berkahwin, dia boleh melakukan ibadah yang tidak dibuat oleh orang yang tak berkahwin. Kau fikir macam tu. Maksudnya apa? Contoh, orang tak berkahwin, dia boleh tak buat ibadah jaga anak? Jaga anak tekak dia lah, contoh kan. Tapi dia tidak mampu jaga anak dia sebab dia tak kahwin lagi, macam dia dapat anak. Baik, orang yang tidak berkahwin, dia tidak mampu untuk mendapat pahala senyum pada isteri dia sebab dia tidak berkahwin lagi. Dia senyum pada awet dia, bahaya. Tapi bila orang tu berkahwin, ibadat orang yang tak berkahwin dia boleh buat. Orang tak berkahwin sembahyang sunat, dia sembahyang sunat. Orang tidak berkahwin boleh baca hadis, dia boleh baca hadis. Tapi ibadat yang dia buat, ada yang tidak mampu dibuat oleh orang yang tak berkahwin. Antaranya apa? Jaga anak. Antaranya lagi, jaga isteri. Antaranya lagi, bersabar dengan karina anak-anak juga isteri. Antaranya lagi, berbuat baik kepada bapa betul dan juga ibu betul. Itu semua ibadat yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang tak kahwin. Maknanya sempurnalah ibadat dia. Sebab bila tak kahwin, ada ibadat tak boleh buat. Dia kahwin je, selesai semua ibadat dia boleh buat. Antara ibadat yang kita buat, contoh macam saya pernah tadi, cerita pasal ibadat saya pula. Ibadat tak terpaksa. Muhammad demam, mau tak mau kena jaga. Saya pula memang jenis tidur awal. Jadi selalu itu kena orang lagi, dia sabar lebih. Jadi bila anak nangis, kita rasa anak nangis ni nampak Zuhir nangis, tapi mungkin zikir. Jadi kita pun tidur, jaga. Kita sabar, orang tak sabar, orang tak boleh, kita sabar.
Saya nak kahwin, saya lebih pasti. Wallahi umpan dia makan sabar. Kita nak nangis, kita sabar. Umpan tak sabar. Pegang dulu kita tak biasa. Tak nangis, memang dia berfikir. Mungkin boleh dia suara dia semakin menduk ke apa kan. Itu kelebihan kita orang lelaki. Kita sabar kan. Umpan dia tak sabar, dia pegang baby, dia besar-besar. Kita memang sabar nampak tu. Bila saya orang tadi, saya sabar first. Jadi tengah malam, saya tengok saja saya duduk. Tengah malam, sakit pinggang. Muhammad dia tak mahu letak bawah. Dia kena kita riba dia, kena peluk dia. Manja lebih lelaki seorang ni. Jadi saya pun ketika itu, saya pun dah tak sabar lah. Saya memang sabar. Saya memang tengok sahaja saya pukul 12 tengah malam. Saya dah sabar awal, saya tidur. Saya tengok sahaja saya itu, istirahat hati. Mulalah ibadat yang kedua. Yang terpaksa. Zah, tidurlah Zah. Dia abang pegang baby. Pegang tak mau nangis. Alamak, tak bisa ni. Daripada pukul 12 sampai pukul 3 pagi, saya tidur duduk. Pegang ya. Pegang tu pun nangis. Dah kena dua-dua bilang, ibadah terpaksa. Kalau niatkan Allah Ta'ala dapat pahala. Kalau tidak niat, tak dapat apa. Akhirnya selepas saya mula tidak sabar lama-lama tu, akhirnya saya kembali ingin sabar. Saya gerak isteri saya, pukul 3. Bisa ambil balik. Saya tengok. Abang dah sabar dah. Betul? Kerja saya pun pegang babi sebab saya bajet nak datang ni. Nampak cerita kawan-kawan, ada ibadah yang kita tak buat. Tapi bila kita sudah berkahwin, sabar itu antara ibadah yang kita akan dapat bila kita berkahwin. Jadi para hadirin, kita cinta pada anak seperti kita tengok ni. Walaupun kira-kiranya letih kita, tapi kita kesian dia. Tangis dia, senyum dia itu menyebabkan kita cinta kepada anak kita. Banding kita cinta kepada orang lain. Sehingga disebut cinta kita kepada anak kadang-kadang mengatasi cinta kepada mak ayah kita sendiri. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, bila ayah bunuh anak, ayah tidak boleh dibunuh. Tapi bila anak bunuh ayah, anak dibunuh. Dikukum qisas. Sebab apa? Bila ayah bunuh anak, olehnya ayah tak akan mampu untuk bunuh anak. Maksudnya ayah tu tak sengaja bunuh. Ada syubhah di situ. Nah, dia mungkin nak tegur saya, tapi anak tu melawan, geram sangat. Pagi sekali, ayah pula boleh tomai dulu masa muda. Patah ketik budak tu kan, mati tu boy. Jadi, adakah dia jatuh qisas? Tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bila ayah bunuh anak, tidak jatuhkan hukuman qisas. Kenapa? Ayah dia begitu cinta pada anak. Dia lebih cinta pada anak daripada dia cinta pada ayah di sini. Anak bunuh ayah, kena. Sebab cinta anak kepada ayah tidak dapat mengatasi cinta anak kepada anak dia. Dan cinta bahawa cinta pada anak besar. Baik, kata Nabi SAW, kamu tidak akan sampai ke tahap iman bila kamu mengatasi anak kamu disuruh cinta kepada aku. Aku lebih kamu cintai berbanding dengan anak kamu sendiri, ayah kamu sendiri, dan juga manusia sebelumnya. Kita cinta pada orang bila kita kenal. Maknanya kalau dalam hati kita masih terdetik, saya nampak gaya saya ikhlas lah. Saya tak mampu lagi nak mencintai Nabi mengatasi cinta saya terhadap ayah dan juga ibu saya serta anak saya. Maksudnya kita masih belum kenal Nabi. Sebab bila kita kenal Nabi, kita tak akan mampu untuk mencintai orang lain ataupun makhluk lain mengatasi cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tu cinta kepada Nabi, sejauh mana dia punya tahapnya, bergantung sejauh mana kita kenal kepada Rasulullah SAW. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, cinta kepada Nabi bukan sekadar ucapan bibir. Pelajaran yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW bukan sekadar ucapan bibir dan didalamkan kerana kerinduan. Namun kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak akan sempurna selagi mana orang yang mencintai tidak berkorban dengan segala apa yang ada demi kerana kekasih. Ada orang cinta tak? Kita akan jadi hamba kepada yang dicintai. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta akan membutakan dan akan membunuh.